Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita mulakan kelas dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama sekali saya perkenalkan diri saya, nama saya Yusuf bin Haji Osman, salah seorang tenaga pengajar di Center for Islamic Finance Education and Research, dan juga saya juga dipertanggungjawabkan sebagai pengarah Saiful yang sama jawatan dengan dekan. Jadi agak-agak sibuk, tapi insya-Allah saya akan bagi komitmen yang terbaik lah bagi siapa yang kenal saya kan. Sibuk macam mana, letih macam mana pun insya-Allah kelas akan berjalan lah, kecuali hal-hal yang tidak dapat dielakkan. InsyaAllah kelas ini, kalau ikut arahannya, kita kena buat kelas face to face. Tetapi mengikut surat perkeliling terkini MQA, kita juga digalakkan untuk memperkenalkan pendekatan yang dipanggil blended atau yang dipanggil hybrid. Jadi blended bermaksud sebahagian kelas dibuat secara online, sebahagian kelas dibuat secara face to face. Hybrid bermaksud sebahagian student akan hadir secara face to face, manakala sebahagian lagi hadir secara online. Jadi mungkin lepas ni saya akan tanyalah siapa yang boleh hadir secara face to face. InsyaAllah kelas kita bukan malam, kecuali malam ni lah, sebab ada hal yang macam saya sebut tadi lah. Nak tanya tentang kelas, boleh tak kelas ni kalau kita buat pagi Sabtu? Ada cadangan tak? Boleh, Doktor. Pagi Sabtu Saya ada kelas. ada kelas. Pagi Sabtu ada kelas. Islamic Finance Capital Market. Islamic Sem Capital 3 tu. Market. Itu sem 3. Kenapa ambil Islamic Capital Market ni? Kena drop tu. Siapa tu tadi? Siapa tadi yang ambil Islamic Capital Market tu? Saya dengan Diana. Okey. Atikah dengan Diana. Sila gugurkan subjek tu. Sebab saya kerja kafar hari Ahad sampai Selasa, jadi kelas tu clash, tak boleh ambil subjek lain. Saya ambil subjek tu juga. Okey, begini. Sekarang ni waktu kelas kita boleh adjust, tak ada masalah. Atikah dengan Diana. Kelas yang ditulis tu, yang tercatat dalam portal tu, sebenarnya kelas jadual yang tentatif. Kita akan ubah mengikut kesesuaian pelajar. Jadi sekarang ni Diana dengan Atika sila tarik diri dari kelas tu. Kelas yang sepatutnya diambil adalah boleh catat yang pertamanya prinsip Islamic Financial System. Yang tu dah ambil ya? Islamic Financial System dah daftar Dah. yang keduanya Principles and Practices of Islamic Banking. Dah Yang ketiga kelas ni lah, Management of Zakat, Waqaf and Sadaqah Funds. Dan yang keempat, Principles and Practices of Islamic Insurance. Empat tu je ambil. Kelas Islamic Capital Market untuk pelajar semester 3. Tentang waktu jangan bimbang. Masuk je kelas, bagi tahu pensyarah akan adjust masa. InsyaAllah kita cuba padatkan hari Sabtu, dan kalau perlu
Kita susun hari lain lah. Nah, begitu. Yang lain tu macam mana? Apa ni, Ustaz Ilyas macam mana? Kelas tak? Saya tak ada clash apa doktor. Letak tang mana pun saya ikut je lah. Sami'na wa ata'na. Maksudnya kan, pagi tu ada kelas tak? Pagi Saya tu, tak ada sebab saya satu Ahad dah memang daripada sen lepas tu memang satu Ahad memang dah duduk untuk masuk kelas aja. okey. Pagi Sabtu ada kelas tak? Kalau pagi Sabtu kalau ikut jadual saya tengok Dr. Wan Nazmi yang takaful dia start pukul 9.30 pagi Prof. 9.30 sampai 11.30. Okey, pagi. Dr. Tahir dia pukul 3 petang. Tapi Okey. itu Ahad, sorry itu Ahad. Ahad, Sabtu. Ahad. Sabtu kosong. Sabtu kosong kan? Setakat ni tak ada lagi. Saya tengok macam 3 subjek hari Ahad. Subjek doktor yang zakat dengan wakaf ni yang hari Sabtu. Okey. Setakat ni lah yang saya nampak pula. Tak tahu kalau ada perubahan sebab saya tak tahu yang ada seorang lagi doktor apa yang bahagian banking tu. Doktor Syahid ke apa yang Dr. banking. Syahid, Dr. Syahid Ha. dia buat kelas hari apa? Kalau saya tengok jadual dia macam tengah hari Ahad. Macam pukul 12.30 sampai pukul 2.30 agak. Oh, jadi Atikah dengan Diana tak boleh ambil kelas Ahad, eh? Ya doktor. Okey, jadi itulah isunya, kelas Ahad tak boleh ambil. Okey, macam mana nak kata? Hmm. Jadi sekarang ni Atikah ambil subjek apa? Ingat tak? Islamic Capital Market. Lepas Hmm. tu Principle and Practice. Yang Lepas tu tu Islamic Insurance. Principles and Practice hari apa? Hari Ahad Uh, pagi. Jadi tak boleh nak masuk lah kelas tu, eh? Pagi Ahad. Boleh pagi Ahad boleh. Oh, pagi Ahad boleh. Sebab saya kerja 2.30 sampai 5.30 petang. Okey, faham. Okey, jadi kelas tengah hari tu lah tak boleh, eh? Hmm. Hmm. Okey, kalau nak ambil juga boleh lah. Boleh lah. Nak ambil juga boleh, tapi dia akan jadi susah sikit lah. Sebab kelas tu kelas yang paling advance lah. Islamic Capital Market. Tapi kalau nak ambil pun tak apalah. Sebab dia tak ada prasyarat. Tak apalah kalau tak boleh nak adjust masa kan. Macam mana dengan Diana, macam mana? Sama kesnya. Sama doktor. Jadi kelas takaful tu, Principles and Practices of Islamic Insurance tu tak boleh nak ambil lah sebab masa kan. Yang tu boleh pagi kan, sebab pagi boleh. Kelas Dr. Wan pukul berapa? 8.30. Oh, kelas Dr. Wan 8.30. Boleh Dr. Wan kan? Dr. Wan kalau ikut dia beritahu pukul 9.30, 11.30 dia 2 jam je. Okey. Dr. Syahid pukul apa? Setakat ni tak ada communication lah. Kalau Ustaz Ilmi ada tanya ke saya tak tahulah. Ustaz Elmi, kelas Dr. Syahid pukul berapa? Dr. Syahid kalau ikut macam jadual, tapi dia kata lepas balik daripada Thailand, dia akan bincang balik. Okey, jadi kalau begitu, kalau begitu tak apa. Diana dengan Atika stay dulu. Nanti bincang dengan Dr. Syahid. Kelas dia pukul berapa? Okey, kalau boleh ambil 4 subjek yang saya sebut tadi lah. Principles and Practices of Islamic Banking, Dr. Syahid. Islamic Financial System, Dr. Tahir kan? Ya betul. Dr. Tahir buat kelas
Sabtu boleh kot. Dia buat hari Ahad juga. Dr. Tahir kalau ikutkan besok jam 3 Doktor. Hari Ahad petang, doktor. 3. Tapi Cuma doktor, cadangan saya doktor kan, dalam jadual tak apa kita kekal, cuma perbincangan tu kan mungkin kita buat malam ke, ataupun hari Khamis malam ke, Jumaat malam ke. sebab Dr. Tahir dia boleh mai hari Sabtu. Dia rumah dia dekat je. Jadi kalau begitu kelas Dr. Wan dengan Dr. Syahid boleh buat pagi lah, tengah hari boleh habis lah. Kemudian Dr. Tahir boleh buat hari Sabtu. Sebab dia kelas ada kelas Islamic Capital Market pagi. Lepas tu macam mana? Dia boleh buat petang. Contohnya kan. Jadi begini, saya minta Diana dengan Atika bincang dengan Dr. Tahir lah tentang kelas petang Ahad tu. Boleh tak dia buat hari Sabtu? Kalau boleh, elok ambil kelas apa tu Islamic Financial System terlebih dahulu. Tapi kalau tak boleh, tak apalah, ambil juga Islamic Capital Market. Boleh. Cuma tidak direkomend sebab kelas tu agak susah lah. Ada student ke Prof kalau ambil subjek tu? Ya, Ada student ke kalau ambil yang Islamic Capital Market tu? ada grup apa ni Ustazah Hamidah. Oh, Ustazah okey. Hamidah, Ustazah Khadijah, Ustazah Aqilah. Oh, yang satu batch yang hari tu batch SEM 1 tu dia dah lompat SEM 3 lah. Itu SEM 2 dia dah ambil ya. Ya, mereka itu SEM 2. Mm-mm. Jadi ni SEM 3. Ada student. Hmm. Tak apalah Diana dengan Atika. Macam tu lah. Kalau tak boleh, boleh ambil jugalah insya-Allah. InsyaAllah. Baik, jadi kelas kita ni macam mana? Nak buat petang ke pagi Sabtu? Kalau saya lah Prof, saya prefer petang lah. Pagi Sabtu kalau kosong tu cantik lah. Kalau tak ada apa. Tapi kalau terpaksa ada kelas juga Sabtu tu, saya ikut je lah Prof. Sebab saya ada 2 kelas. Satu kelas research method. Satu kelas ni lah. Untuk yang master. Yang PhD saya buat hari Ahad. Jadi kelas master tu tak kisahlah. Ikut kesesuaian pelajar. Nak pagi ke petang. Kalau nak kelas ni pagi, maksudnya research method saya buat petang. Nak petang doktor. Nak Ada petang. kawan lah. Kita petang lah Prof. Boleh. Petang boleh. Kalau petang, eloknya 2.30 macam tu lah. Boleh Prof. Boleh. Jadi next week insyaAllah kita buat kelas pukul 2.30. Tak Baik. tahulah kalau nanti ada Dr. Tahir dia masuk balik pagi kan jadi sama lah. Hari Yalah, Sabtu kan. saya tak kisah nak tengok kesesuaian pelajar lah kan. Ha. Baik, untuk kelas ni, okey, kita tengok sikit apa yang kita belajar. Untuk kelas ni, bahan kuliah saya bagi ada dalam Telegram dan insya-Allah saya akan masukkan dalam apa ni Google Classroom. Siapa yang belum join boleh join Google Classroom. Jadi saya akan bagi syllabus, teaching plan dan bahan kuliah. Bahan kuliah ada 2 modul yang saya tulis. Satu nama dia Contemporary Issues. Contemporary Issues in Zakat. Yang pertama. Yang kedua, Contemporary Issues in Waqaf. Jadi itu modul yang insya-Allah akan diterbitkan sebagai buku teks. Tapi sekarang ni masih lagi belum diterbitkan sebab ada beberapa elemen yang saya masih belum dapat siapkan. Okey, baik. Jadi kelas ni basically kita akan membincangkan tentang pengurusan zakat, waqaf dan sedekah. Dan selain itu juga kita akan membincangkan tentang instrumen-instrumen lain
seperti Islamic crowdfunding, Islamic microfinance, dan juga infak. Infak. Jadi basically kelas ni adalah kelas yang berkaitan dengan Islamic social finance, iaitu satu bidang yang dalam Islamic finance yang sekarang ni sangat challenging, sangat signifikan, kerana instrumen-instrumen ini mengikut kajian mempunyai potensi yang besar. Contohnya zakat, wakaf, Islamic microfunding, Islamic crowdfunding, Islamic microfinance, sedekah, infak, yang boleh digunakan bukan sahaja untuk membantu golongan yang tertentu, tapi juga boleh digunakan untuk membantu kerajaan dalam melaksanakan projek-projek tertentu. Nanti kita akan bincang secara detail lah. Jadi bidang yang skop kelas ini adalah berkaitan dengan pengurusan zakat, wakaf, sedekah dan instrumen-instrumen Islamic microfinance yang lain. Baik. Jadi 3 objektif kursus ini. Pertama, to provide students with the knowledge of fund management in the area related to the management of zakat, wakaf and sedekah funds. Jadi kita akan mendedahkan dengan pengetahuan tentang pengurusan harta zakat, wakaf, sedekah dan instrumen lain seperti Islamic microfinance, Islamic crowdfunding, dan juga Islamic crowdfunding. Ini adalah benda-benda baru yang muncul dalam era IT ini. Yang kedua, to provide students with an advanced appreciation of institutions promoting charity and cooperation in Islamic social finance, Islamic economics and financial system. Sebenarnya bidangnya ialah Islamic social finance. Jadi kita akan membincangkan tentang institusi yang terlibat dalam pengurusan zakat. Apakah institusi yang terlibat dalam pengurusan wakaf dan instrumen-instrumen yang lain. Kita ada Islamic crowdfunding, Islamic microfinance, apakah bank-bank yang terlibat dalam penawaran Islamic microfinance, apakah platform-platform yang terlibat dengan Islamic crowdfunding. Jadi sebenarnya menarik kelas ni. Menarik bukan saja sebab saya yang mengajar, menarik sebab banyak kajian-kajian yang dilakukan tentang berkaitan dengan potensi instrumen-instrumen yang disebutkan tadi dalam membantu kerajaan, di samping dalam membantu rakyat-rakyat yang miskin dan memerlukan. Baru ni saya baca tentang tentang cadangan untuk menggunakan konsep wakaf, untuk memperkasakan konsep wakaf dalam membantu mereka yang menjadi keluarga-keluarga yang telah menjadi mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Jadi wakaf boleh digunakan untuk membangunkan kembali infrastruktur dan juga membangunkan kembali masyarakat di sana lah yang terkesan akibat daripada gempa bumi baru ni. Jadi maknanya instrumen-instrumen ini, zakat, wakaf, sedekah, tidak ada dalam konvensional, tidak ada dalam conventional economics, tidak ada dalam conventional finance, tidak ada dalam agama lain. Jadi Islam ni adalah satu agama rahmat yang mana jika kita memperkasakan instrumen-instrumen ini boleh digunakan dengan cukup baiklah untuk membantu masyarakat. Bukan saja masyarakat Islam, bahkan masyarakat yang bukan Islam sekalipun. Jadi maknanya Islam ni adalah satu agama yang lengkap, yang sempurna. Cuma atas kita lah bagaimana kita untuk untuk memaksimumkan
Jadi itu tujuan kita belajar ni. Mudah-mudahan dengan belajar daripada kelas ini kita akan dapatlah sikit sebanyak menyuarakan penulisan kita. Mungkin kita ada, kalau ada peluang kita boleh terlibat dengan mana-mana institusi yang menguruskan instrumen-instrumen ini. Baik, untuk assignment, jangan risaulah assignment. Kita saya suka buat assignment individu lah kali ini. Jadi assignment yang pertama berkaitan dengan pengurusan zakat. Jadi nanti saya akan bagi tajuk lah tentang pengurusan zakat, dan untuk projek berkaitan dengan wakaf atau Islamic Microfinance ataupun Islamic Crowdfunding. Jadi tajuk-tajuknya insya-Allah saya akan bagi dalam Telegram dan dalam Google Classroom. Apakah tajuk dan apakah tugasannya, apakah yang perlu ditulis. Dari segi markah tu tak payah risau ni Ustaz Ilyas Ustaz Elmi tak payah risau lah. Dan final exam kita cuba buat secara online. Sekiranya dibenarkan, kalau tidak kita mungkin juga terpaksa buat secara face to face. Nanti kita akan lihatlah. Hopefully kita boleh buat secara online lah. Sebab kita tertakluk kepada berkeliling daripada KPT dari semasa ke semasa. Baik, ada soalan tentang assessment ni? Tak ada doktor. Okey, clear. Ya, Diana dengan Atikah macam mana? Assignment boleh ditulis dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia, boleh? Okey doktor, okey. Jadi nanti kita akan bincang dari semasa ke semasa lah. Kita akan start bincang dan start buat assignment mulai minggu depan. Jadi untuk kelas master ni Diana dengan Atikah, kita 60% daripada markah tu datang daripada assignment. Selalu assignment markah tinggi-tinggi ni. Tanyalah Ustaz Ilyas, Ustaz Elmi, Ustaz Faizal. Jangan risaulah. Yang penting buat yang terbaik tentang markah, jangan risaulah. Setakat ni tidak ada pelajar yang gagal kecuali 2 orang. Yang seorang tu tak pernah datang kelas. Itu tak payah tolong Ustaz Ilyas. Tak pernah datang kelas. Tak payah. Tak mau sebut nama, mungkin kalau saya sebut ada yang kenal. Nama dia ada dalam attendance tapi dia tak pernah datang kelas. Okey, itu tak payah. Yang seorang lagi datang kelas sekali-sekala dan tak hantar assignment. Alamak. Dan final exam ambil tapi tak hantar assignment. Allah sayang. Jadi semester lepas mencatatkan rekod hari itu dalam sejarah kerana ada 2 pelajar yang terminate, yang ditamatkan pelajar semester 1 tahun lepas. Batch Ustaz Ilyas ni lah 2 orang terpaksa diterminate atas alasan tadilah. Kita tak dapat nak tolong lah, tak datang kelas. Yang seorang tak pernah datang kelas, tak hantar assignment apa lah. Seorang datang sekali-sekala, assignment tak hantar, dan final exam ambil. Final exam dia ambil. Tapi markah dia rendah lah sebab tak ada assignment. Final exam 40%. Belum pernah berlaku lagi ya Prof ya, yang ada gagal Tidak pernah berlaku. Jadi semester lepas agak sedih lah bagi saya kerana hari itu dalam sejarah ada pelajar MRBF yang tak lulus. Selalunya pelajar MRBF ni cemerlang semua. Kalau tak A pun A tolak lah macam tu kan.
Dengan syarat buatlah assignment. Setiap pensyarah akan sentiasa memperingatkan dan sentiasa membimbinglah kan pelajar untuk buat assignment. Dan untuk final exam pun kita mengajar dengan try our best lah untuk mengajar sampai faham supaya boleh jawab final exam tu. Lagipun final exam pun open book kan. Kalau hantar semua assignment, datang final exam, tidak ada sebab untuk tidak lulus. Gitulah Ustaz Ilyas. Betul dah, Prof. Kita pensyarah ni cuba habis lah nak bagi lepas kan. Tapi kalau tak pernah datang kelas, tak hantar assignment, maka tu nak datang daripada mana kan? Habis teruk dah Dr. Tahir duk kejar. Suruh hantar assignment. Tak hantar assignment, kita nak bagi markah macam mana? Hilanglah markah dia kan. Tak hantar satu assignment dah hilang 30 markah. Susahlah. Kalau tak hantar 2 assignment dah hilang 60 markah. Macam mana nak lulus tu? Ustaz Syukri sekali dengan kelas ni ke, Prof? Oh, mana Ustaz Syukri ni? Oh, Nanti tolong peringat dia. nanti saya tanya dia, Prof. Oh, takut dia ralik. Ustaz Syukri tak Oh, ada masalah. Dia lulus dengan cemerlang lah. Ustaz Syukri bagus. Dia memang cemerlang. Dia memang mumtaz. Dia kelas jarang tak ada. Ada semua. Yalah. Dari segi markah dia pun mumtaz lah. Dia pun selalu set assignment awal, Prof. Oh, betul. Hmm. Nanti tolong peringat dia, takut dia ada hal ataupun dia terlepas pandang ke kan. Minta dia register lah kelas-kelas ni. Dia nak pandai-pandai hinjing balik tu, Prof. Dah cuti lama. Yalah. Patut rasa sunyi je lah. Ustaz Syukri tak ada. Oh, kalau dia ada tu rancak lah sikit Ya dah. perbincangan kita kan. Baik, jadi ni tajuk tentatif. Tajuk ni sebenarnya adalah tajuk yang lama, yang dihasilkan lama, dan kita yang ni saya catatkan tajuk-tajuk lama lah. Pertama tentang fund management, social justice, poverty, kemudian tentang zakat, kemudian wakaf. Kemudian kita tengok wakaf dari sudut traditional perspektif, dan juga kita tengok wakaf dari sudut contemporary issues. Dan begitu juga dari segi zakat, dia ada traditional zakat management, pengurusan zakat secara lama lah, secara traditional, dan ada pengurusan zakat secara contemporary. Tapi kita akan banyak ikut style penulisan yang terkini, seperti mana yang dalam modul yang saya bagilah. Ada dalam Telegram. Ada, Prof. Jadi kita akan dapati walaupun isinya sama, tetapi olahannya berbeza antara teaching plan dengan modul yang saya tulis tu. Jadi saya akan ikut modul lah. Baik, malam ni kita mula sikit saja sebab saya rasa semua orang dah letih ni. Ustaz Ilyas boleh lagi ya? Boleh lagi dalam setengah jam. Boleh, Prof. InsyaAllah. Kalau senyap dah tu maknanya dah shutdown dah tu. Takut yang lain tu semua pakai shutdown lah. Ada. Ada patient. Oh, ada patient. Tak apa. Doktor sambil-sambil dengar sebab yang ni ada rakaman. Nanti Tak apa. saya akan bagi link kepada rakaman. Baik, untuk malam ni kita mulakan dengan chapter 1, konsep dan filosofi zakat, seperti mana yang saya tulis dalam modul. Jadi kita akan dari segi background lah, tentang apakah konsep-konsep di sebalik zakat. Kita akan bincang satu persatu. Mula zakat,
Lepas itu selepas habis zakat kita pergi kepada wakaf. Lepas tu Islamic crowdfunding. Lepas tu Islamic microfinance. Dan mungkin kita stop kat situlah. Baik, kita mulakan sedikit tentang apa ni falsafah zakat. Dari segi konsepnya, zakat ni maksudnya purity. Zakat maksudnya apa ni, penyucian, ya. Dan zakat juga membawa maksud penambahan, growth, tambahan atau penambahan, increase, peningkatan, dan juga cleanliness. Zakat maksud kebersihan atau pembersihan. Bila kita kata penyucian, purity, the purity includes physical as well as spiritual. Maksud penyucian itu adalah penyucian fizikal dan juga penyucian jiwa. Fizikal bermaksudnya dengan zakat itu dapat membersihkan harta seseorang, dan daripada harta yang bersih itu digunakan untuk pelbagai tujuan, antaranya untuk apa ni kita kata untuk kehidupan lah, untuk makan minum. Jadi harta yang bersih digunakan untuk makan dan minum, jadi fizikal juga bersih. Begitu juga dengan jiwa, spiritual. Apabila dengan seseorang itu membayar zakat, jiwanya akan rasa suci, dia akan rasa lapang, kerana dia faham bahawa dia telah melaksanakan salah satu suruhan Allah. Jadi it implies making the soul of zakat payer morally and spiritually better. Maksudnya apabila seorang itu bayar zakat, jiwanya secara moralnya, secara spiritualnya menjadi bertambah baik. Ya. Dan dari segi fizikalnya, hartanya adalah bersih. Kerana apabila seseorang itu memiliki harta yang melebihi nisab, maka sebahagian daripada harta itu adalah milik orang lain yang berhak, iaitu milik asnaf yang berhak, yang telah ditentukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Quran. In Islamic jurisprudence, nak bagi besar sikit. Boleh baca ni? Boleh bro. Ini okey ni. Okey dah tu. Saya baca lah. Nanti kalau saya silap, Ustaz Ilyas tolong tegur. Allahu Akbar. In Islamic jurisprudence, zakat refers to a compulsory specific amount of money paid by every adult, mentally stable, free and financially able Muslim, male and female, to the specific categories of people. Dari segi istilahnya, zakat bermaksud suatu jumlah wang yang wajib dan khusus, yang khusus dan wajib dibayar oleh setiap orang dewasa yang aqil, mentally stabil, yang aqil, yang cukup akal, free, yang merdeka, and financially able Muslim, dan mereka yang mempunyai lebihan harta, financially able. Maksud mereka yang mempunyai keupayaan dari segi kewangan. Maksudnya mempunyai lebihan harta yang melebihi nisab. Sama ada lelaki atau wanita, dan harta itu wajib untuk dibayar kepada golongan-golongan tertentu atau kategori-kategori tertentu, yakni asnaf sebagaimana yang telah
dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Manakala ada juga ulama yang Ha? Ya. Ya. Bronkitis. manakala ada juga takrif yang berbeza. Ada juga zakat ditakrifkan sebagai a due right on specific items of assets and properties in specific percentages with consideration of the passage of the year and satisfaction of the condition of nisab. Itu adalah satu lagi definisi zakat. Zakat adalah hak yang wajib ke atas item-item atau barangan-barangan harta yang tertentu dalam peratus yang tertentu yang mengambil kira haul, ya. Haul satu tempoh setahun lunar year, setahun kalender Islam, dan juga memenuhi syarat nisab. Jadi apabila sesuatu harta itu cukup nisab dan cukup haul, mestilah dibayar kepada pihak lain dalam peratus yang tertentu, dalam kadar yang tertentu. Secara umumnya ada 3 kadar zakat, ya, 2.5%, 5% dan 10%. Itu secara umumlah yang akan kita lihat dengan lebih detail kemudian. Baik, seterusnya kita bincangkan tentang kategori harta. Harta secara umumnya ada 2 kategori, iaitu amwaluz zahirah, apparent property, amwaluz zahirah, dan yang kedua amwalul batinah, non-apparent property. Apakah maksud amwaluz zahirah? Iaitu harta yang zahir. Harta yang zahir. Maksudnya, harta yang boleh diketahui dengan senang oleh orang ramai. Ada pendapat lain pula mengatakan amwaluz zahirah adalah harta yang boleh diperhatikan, yakni diketahui dengan senang oleh amil zakat. Contohnya barang-barang pertanian ataupun hasil ternakan. Itu dipanggil amwaluz zahirah, yakni harta yang orang ramai ataupun amil zakat boleh tahu dengan senang tanpa perlu membuat penyelidikan yang teliti, tanpa perlu pergi check lah, tanpa perlu interrogation. Jadi dia boleh tahu dengan uruf, dengan mudah. Itu amwaluz zahirah. Yang kedua, amwalul batinah, harta batin, non-apparent properties. Harta batin. Harta batin adalah harta yang tidak dapat diketahui atau diperhatikan dengan mudah oleh amil zakat. Ya. Maksudnya harta itu harta yang tersembunyi. Orang awam ataupun amil zakat tidak dapat mengetahui sesuatu ada atau tidak harta tersebut. Contohnya apa? Ustaz Helmi, contohnya apa? Amwalul batinah, harta batin, harta yang tersembunyi ni contohnya apa? Kita punya share lah doktor. Mungkin share kan? Share, simpanan. Simpanan kita.
Simpanan orang lain tak tahu kan. Hanya tuan punya je yang tahu. Itu maksud amwalul batinah. Simpanan sama ada simpanan di bank ataupun simpanan dalam bantai bawah katil ke, tak kisahlah. Simpanan, bila dia simpan dia yang tahu kan. Orang lain mana tahu. Begitu juga dengan share. Barang kemas, barang kemas ke, barang emas, barang perak ke, barang hiasan ke yang disimpan yang orang lain tak tahu, itu adalah amwalul batinah. Amwalul zahirah yang kita boleh nampak, dia tu buat bendang 100 relung, tu dia kita boleh tahu. Itu amwalul zahirah, harta yang zahir, yang boleh dilihat, yang boleh diperhati, yang boleh diketahui dengan mudah. Tak perlulah nak pergi cek sana, cek sini, memang semua orang tahu. Macam itulah. Itu amwalul zahirah. Apa pentingnya kedua-dua kategori ini? Mengikut fatwa Yusuf Qaradawi, kedua-dua harta ni sama ada amwalul zahirah ataupun amwalul batinah wajib dibayar kepada institusi zakat yang diberi kuasa. Bahasa Inggerisnya authoritative institution. Institutions that have authority. Kalau di Kedah ni, Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kalau di Selangor, Lembaga Zakat Selangor. Jadi mengikut almarhum Dr. Yusuf Qaradawi, amwalul zahirah dan amwalul batinah wajib dibayar kepada institusi zakat yang berautoriti. Pada suatu ketika dahulu, Imam An-Nawawi pernah mengeluarkan fatwa pada zamannya, pada zaman Imam An-Nawawi. Fatwanya iaitu amwalul zahirah wajib dibayar kepada pihak kerajaan, kepada khalifah, kepada Baitul Mal, ya, yang di bawah kuasa khalifah. Tetapi amwalul batinah boleh, mengikut fatwa Imam An-Nawawi, boleh dibayar direct kepada asnaf. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan zakat, dia ada dua kategori, amwalul zahirah dan amwalul batinah. Sebab amwalul zahirah wajib dibayar kepada institusi zakat atau pihak kerajaan, dan amwalul batinah boleh dibayar direct kepada asnaf. Itu fatwa yang terdahululah yang telah dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dan telah diguna secara berleluasa di banyak negara. Tetapi dalam kitab Fiqhuz Zakat oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa beliau mempunyai fatwa yang berlainan, yang mengatakan bahawa kedua-dua amwalul zahirah dan amwalul batinah wajib dibayar kepada institusi zakat. Jadi apa isunya? Kita dapati dalam masyarakat sekarang masih ada golongan ataupun orang-orang yang tertentu yang berpendapat bahawa boleh dibayar zakat direct kepada asnaf. Ya, dan ini adalah bercanggah dengan fatwa Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahawa kedua-dua harta ini, amwalul zahirah dan amwalul batinah, wajib dibayar kepada pihak berkuasa, pihak kerajaan ataupun institusi zakat. Jadi, Maaf, Prof. Nak tanya sikit, Prof. Sila. Boleh tanya banyak lagi, bagus. Okey, Prof. Kalau kita, sebenarnya Prof sebut tadi, maknanya
pendapat untuk bayaran amwal zahirah dan amwal batinah ni ada pandangan daripada Imam An-Nawawi lah. Jadi Ya. saya nak refer dengan praktis di kebanyakan bank-bank di Malaysia lah. Saya bila berkawan dengan ramai daripada kawan-kawan di syariah, di bank, Syariah Division, saya dapat info yang mana majoriti bank-bank di Malaysia untuk zakat korporat, dia tak bayar penuh kepada institusi zakat. Maknanya kalau sepanjang info yang saya ada, Prof, hanya bank Islam sahaja yang bayar penuh dan dia ambil wakalah. Dan yang kebanyakan bank yang lain, dia akan simpan 20% ke 30% hingga dia ke 40%, yang mana dia tak bayar ke pusat zakat, dia agihkan sendiri dalam program dia. Apa pandangan ni, Prof? Dan dia masukkan dalam dia punya sebahagian pada CSR, kan? Ya, betul. Jadi pandangan saya macam itulah sebagai academician. Jadi semua zakat, semua harta sama ada amwalul zahirah dan amwalul batinah wajib dibayar kepada institusi zakat yang dilantik oleh pihak berkuasa. Kenapa? Kenapa? Kerana tanggungjawab untuk mengagihkan zakat itu baik kita seragamkan, baik kita centralize supaya institusi zakat itu dapat melihat kepada secara keseluruhan. Jadi agihan itu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, dengan lebih efisien, dengan lebih saksama. Bayangkan kalau kita sendiri pergi agih zakat. Yang pertama, itu bukan tugas kita. Tugas kita bayar zakat, bukan tugas kita mengagih zakat. Jangan ambil tugas orang lain. Katalah kita sendiri bayar kepada asnaf. Adakah kita dapat melihat keseluruhan? Contoh di Kedah ni, kita tahu ke berapa ramai orang yang tergolong dalam asnaf zakat? Jadi kalau setiap orang mengambil peranan sebagai untuk mengagihkan zakat, jadi dibimbangi agihan zakat itu tidak begitu berkesan. Itu pandangan saya lah. Cuma saya telah berbincang dengan dalam seminar-seminar, saya pernah mengutarakan pandangan begini, tetapi institusi zakat sendiri sebenarnya sangat bertimbang rasa, termasuklah Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi walaupun mereka sangat menginginkan supaya contohnya zakat perniagaan, zakat pendapatan disalurkan ataupun dibayar kepada institusi zakat, tetapi tidak banyak yang boleh mereka lakukan. Maksudnya tak apalah asalkan bayar zakat, kan. Jadi pendekatan mereka agak lembut lah. Tak apa. Kalau dah bayar tu tak apalah. Nak buat macam mana? Tapi kalau tanya saya sebagai seorang ahli akademik, saya katakan wajib sebarang bentuk harta yang wajib dibayar zakat itu wajib dibayar kepada pihak berkuasa. Itu pendapat saya lah, Ustaz Ilyas. Jadi Cuma sekarang ni dari segi enforcement tu tak ada ke, Prof, kan? Mana dari segi, jadi diorang masih lagi ada ruang untuk diorang menggunakan pandangan yang lain lah. Betul. Walaupun di Malaysia pun kita guna fatwa yang sebenarnya Prof sebut, tapi mungkin syariah komiti dia masih lagi berpandangan yang sebaliknya lah. Ya, betul. Sebab saya difahamkan semua yang di bank-bank tu semua dapat kelulusan lah daripada syariah komiti masing-masing. Sebab tu dia boleh buat. Iya, betul. Jadi mungkin mereka ada pandangan yang berbeza lah. Mungkin mereka ada hujah mereka sendirilah. Hujah saya tu berdasarkan kitab Fiqh Zakat oleh Dr. Yusuf Qardawi. Baik, Prof. Jazakallah khair. Saya sendiri pernah pergi ke satu majlis di satu lokasi lah, tak nak sebut lah. Dan ada kontraktor ni, dia buat satu majlis dalam bulan puasa.
Jadi dalam bulan puasa tu dia kumpulkan semua golongan miskin, ibu tunggal, apa lagi ya, anak-anak yatim dan pelajar-pelajar tahfiz dan penduduk-penduduk di pondok-pondok dia panggil pergi ke satu tempat, dijamu untuk berbuka puasa. Selepas solat tarawih di situ diagihkan zakat oleh CEO dia lah, syarikat tersebut. Jadi saya sendiri melihat dengan mata saya sendiri, maknanya ada orang masih buat macam tu. Tapi saya tak bagi apa komen lah. Kalau tanya komen saya eloknya zakat itu diserahkan kepada lembaga zakat di Kedah, kerana apa, macam saya sebut tadilah, pertamanya tanggungjawab untuk mengagihkan adalah di bawah bidang kuasa institusi zakat itu sendiri. Dan Tapi dia Prof, tapi mungkin dia guna duit wakalah kot Prof. Yang dia bayar, yang dia dapat balik wakalah daripada pusat zakat negeri untuk diagihkan sebahagian. Kalau macam di Kedah dia bagi 28 kan untuk diagih sendiri balik. Dan saya pun bertanya, yang ni bukan wakalah lah. Oh, bukan. Wakalah maksudnya syarikat tu akan membayar zakat pendapatan apa ni, ke lembaga zakat dulu. lembaga zakat dahulu, kemudian diagihkan. Yang ni dia tak, dia memang Direct terus. Direct terus. Ya. Dia satu syarikat besar lah, syarikat kontraktor binaan. Tak payah sebut nama lah. Jadi itu yang berlaku lah, yang menyebabkan kutipan zakat di institusi zakat di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia juga masih berada pada aras yang rendah berbanding dengan kita kata potential, berbanding dengan potensi kutipan itu. Jadi kalau cek data di mana-mana institusi zakat, kita akan dapati dia ada dua benda. Satu, potensi kutipan zakat, dia ada target kutipan zakat, dan kutipan zakat yang sebenar. Kalau banding dua-dua tu, kita dapati masih wujud perbezaan yang besar lah. Maksudnya kutipan yang sebenar tu masih jauh lebih rendah daripada kutipan yang ditargetkan atau kutipan yang berpotensi untuk dikumpulkan jika semua orang patuh kepada arahan lah. Contohnya dalam tahun 1992 apa ni, mufti mufti kebangsaan, Jawatankuasa Mufti Kebangsaan pada tahun 1992 lagi telah mengeluarkan satu fatwa, iaitu ringkasannya zakat pendapatan wajib dibayar kepada institusi zakat yang mempunyai otoriti. Itu keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1992. Tapi kita lihat pada hari ini ramai lagi orang yang tidak membayar zakat kepada institusi zakat, dan ramai juga yang masih berpendapat bahawa mengikut mazhab Syafi'i, ni saya pernah dengar sendiri, dalam mazhab Syafi'i mana ada zakat pendapatan? Sebab apa kita nak bayar zakat pendapatan? Ada lagi pandangan-pandangan macam tu. Jadi itulah pentingnya untuk kita faham tentang konsep dan falsafah zakat ini, supaya kita boleh berhujah. Kita boleh berhujah untuk mempertahankan bahawa kewajipan zakat itu apabila seorang itu dah mencukupi syarat-syarat untuk membayar zakat, maka dia perlu membayar zakat kepada institusi yang berautoriti. Nanti kita akan bincang dengan lebih detail lah. Okey. Yang lain ada lagi ke ataupun dah hilang ke mana ni?
Ada doktor, ada. Ada nah. Okey. Ustaz Elmi semangat lagi ni. Suara kuat lagi ni. Okey, kewajipan untuk membayar zakat. Kenapa zakat ni diwajibkan? Dia ada beberapa tujuan. Yang pertama yang seperti yang disebut tadi, tujuan kewajipan zakat ni adalah untuk purify, menyucikan and cleanse, membersihkan jiwa, the soul, to purify and cleanse the soul. Jadi untuk membersihkan, untuk menyucikan dan membersihkan jiwa. Kerana orang yang membayar zakat ataupun mana-mana orang Islam yang melaksanakan tuntutan Allah, jiwanya akan rasa tenang, rasa bersih. Begitu ya. Saya tertarik dan juga dapat menyucikan dan juga membersih harta pembayar zakat itu sendiri. Saya teringat ada satu kajian oleh pengkaji daripada Harvard yang mengkaji tentang apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bahagia. Dan kajian ini dilaksanakan di negara barat terhadap sekumpulan responden. Hasil daripada kajian itu, antara perkara yang membuatkan seseorang itu bahagia ialah yang pertamanya, apabila dikelilingi oleh sahabat-sahabat, keluarga, rakan-rakan, orang sekeliling yang baik, yang membantu sama lain, satu sama lain, yang berbuat baik antara satu sama lain. Itu yang membuatkan seseorang itu paling bahagia dalam hidup di dunia ini. Dan faktor yang lain juga yang membuat seseorang itu bahagia ialah apabila seseorang itu dapat membantu pihak yang lain. Contohnya memberi pertolongan kepada orang susah. Dalam apa bentuk sekalipun, itu akan membuatkan jiwanya bahagia. Itu kajian oleh pengkaji Oxford dan mereka bukan Islam. Jadi bila saya fikir balik, kita kalau dapat bayar zakat, kalau kita seorang yang beriman, kita akan rasa jiwa kita suci, kita akan dapat satu kebahagiaan. Kerana bila kita bayar zakat itu dan wang zakat yang kita bayar itu sebenarnya dapat membantu pihak yang lain. Baik, yang kedua tujuannya adalah to ensure the rights of recipients ataupun asnaf. Untuk memastikan hak-hak asnaf itu seperti mana yang disebut dalam Quran itu, setiap asnaf itu mendapat apa yang berhak didapati. Kerana secara falsafahnya, sebahagian daripada harta yang melebihi daripada nisab itu adalah hak orang lain, bukan lagi hak pemilik. Sebahagiannya adalah hak kepada asnaf. Jadi apabila tidak diberikan zakat, maksudnya asnaf yang sepatutnya berhak ke atas sebahagian pada harta itu, contohnya 25% pada pendapatan itu, tidak diberi hak mereka. Jadi itu antara tujuannya. Sebab dalam Islam bukan semua harta itu adalah milik kita. Sebahagian harta adalah milik orang lain. Baik, yang ketiga, zakat also acts as a means of wealth distribution from the wealthy Muslims to the poor. Jadi, tujuan zakatnya ialah sebagai suatu kaedah, satu wasilah, satu cara untuk mengakihkan harta daripada golongan kaya kepada golongan yang miskin. Kerana dalam Islam, Islam tidak menggalakkan harta itu beku, ya, ataupun harta itu berlegar
di kalangan sebahagian kecil daripada masyarakat. Contohnya, kalau tak bayar zakat, harta tu duduk dalam kalangan orang kaya lah. Bila dia kaya, sebahagian besar pada harta dia tak guna. Ya, dia tak guna. Dia dah ada banyak harta. Jadi lebihan yang banyak yang tidak dilegalkan, yang tidak tak circulate dalam masyarakat. Jadi apabila zakat itu dibayar kepada asnaf, asnaf tu akan menggunakan. Dia memang memerlukan, dapat duitnya dia akan guna. Jadi the money is circulated around the economy. Jadi itu adalah antara tujuannya, iaitu Islam menggalakkan harta itu berlegar, circulate among the members of the society. Okey, ada soalan? Diana ada lagi? Kau tidak lah, selalu orang puan tidak awal. Ada doktor. Kalau tak faham boleh tanya. Atikah, Lena ada apa? Tak ada soalan, sir. Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, maknanya faham semua. Ataupun tak faham langsung. Yang mana satu? Faham semua ke tak faham langsung? Faham insyaAllah. Faham semua? Alhamdulillah. Betul. Kalau malam-malam ni boleh faham semua, hebat lah. Sama hebat dengan Ustaz Ilyas lah. Tak ada apalah Prof, baru warm up je baru. Ustaz Ilyas awal lagi. Ni baru warm-up, baru ke Eropah kan. Kita orang lelaki pukul 10.30 ni awal lagi. Kalau orang perempuan 10.30 ni mengantuk lah. Tapi saya memang tidur awal Prof. Biasa pukul 10 Lena dah. 10 ni dah. Tu macam mana kita nak berhenti ya? Berhenti boleh? Kita sambung hari lain pula no? Tak apa. Raihkan kawan, tak apa. Hari cuti pun. Esok cuti tak? Esok cuti kan? KL cuti. KL cuti. Kami Sibuk. esok baca. Kita cuba slide ni no? Ni slide terakhir lah untuk malam ni. Nampak semua senyap lah. Ni Ustaz ni tak ada. Ustaz apa? Lupa nama. Ustaz Syukri tak ada. Ustaz Syukri. Patutlah rasa sunyi. Ustaz Syukri tak ada. Baik, nisab zakat. Jadi untuk membayar zakat, harta itu mestilah melebihi nisab. Jadi sebab dari segi falsafah zakat, zakat seseorang yang mempunyai surplus wealth, seseorang yang mempunyai harta yang berlebihan. Seseorang yang mempunyai harta berlebihan wajib membayar zakat. Mempunyai harta berlebihan itu maksudnya sebahagian daripada syarat untuk membayar zakat. Kalau seseorang tidak mempunyai harta yang berlebihan, maka dia tak cukup syarat untuk membayar zakat. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan surplus wealth, kekayaan yang berlebihan itu? Kekayaan yang berlebihan itu maksudnya nisab. Nisab ni adalah merujuk kepada aset yang wajib dibayar zakat yang minimum. Ya, aset minimum yang wajib dibayar zakat. Itu maksud dia. Maksudnya, jika harta tidak mencapai nisab, jika amount, jumlah harta itu tidak mencapai nisab, tak perlu membayar zakat. Harta yang mencapai nisab saja perlu dibayar zakat. Bunyinya macam simple je kan? Apakah nisab? Nanti kita bincang nisab. Nisab dia bergantung. Bunyi macam simple, tapi dia boleh jadi payah ni. Saya nak cerita satu cerita tengah-tengah malam ni.
Ni Diana dengan Atikah dengar ni cerita ni lawak lawak malam. Jadi satu ketika sebagai pengkaji zakat lah, saya buat beberapa interview expert. Saya berjumpa dengan pakar-pakar zakat untuk bertanya lah soalan-soalan tentang zakat. Dan salah seorang yang saya tanya tu dia Profesor Madya lah. Profesor Madya Kewangan Islam, dan salah satu subjek yang dia ajar adalah zakat. Jadi masa tu saya muda lagi lah. Berbanding dengan sekarang, masa tu saya masih muda, masih okey lagi lah. Jadi saya tanya dia, Prof, saya ni sedang menjalankan satu grant penyelidikan berkaitan dengan zakat. Dan salah satu kaedah yang kita guna adalah untuk dengan menggunakan kaedah expert interview. Dan terima kasihlah Prof kerana sudi participate dalam research ni. Jadi saya ada beberapa soalan tentang nak tahu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu membayar zakat, dan juga apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak membayar zakat. Kemudian saya tersilap cakap. Jadi saya kata soalan pertama kepada Prof, Prof bayar zakat ke tak? Jadi dia sudah marah dengan saya. Ini awak ni pengkaji zakat. Dia tak kata awak, dia kata saudara. Saudara ni, dia panggil saya saudara, dia tak panggil saya doktor. Ini masalah dengan pengkaji zakat ni. Orang macam saudara ni tak faham tentang zakat. Baiklah Prof. Okey, sekarang ni Prof ceritalah apa yang Prof rasa saya tak faham lah. Dia kata masalah dengan ramai pengkaji zakat ni, mereka tak faham konsep zakat. Saya kata okey, teruskan. Saya pun rakam. Untuk membayar zakat, seseorang tu perlu mempunyai surplus wealth. Betul tak? Saya kata betul Prof. Jadi saya, okey, gaji saya lebih daripada 10,000. Okey, gaji saya berbelas ribu. Tapi saya tidak mempunyai surplus wealth kerana saya guna duit saya untuk pelbagai tujuan. Antaranya membantu adik-beradik saya yang susah, dan pelbagai tujuan lagi lah. Jadi saya tidak mempunyai surplus wealth. Awak faham ke tak? Saya kata, baik Prof, saya faham. Okey. Adalah lagi. Okey, saya berhenti di situlah cerita tu. Nak cerita, kita tidak boleh memberikan definisi sendiri tentang surplus wealth. Surplus wealth itu maksud sebarang harta yang melebihi nisab. Dan nisab itu ditentukan oleh institusi zakat masing-masing, bukan ditentukan oleh diri masing-masing. Jadi itu misunderstanding yang bagi saya agak mengejutkan lah, agak surprising lah. Sebab seorang pakar zakat sendiri boleh memberikan definisi surplus wealth mengikut tafsiran sendiri ya. Okey, baik. Jadi bila kita sebut surplus wealth, kita tak boleh lah tafsir ikut tafsiran sendiri ya. Jadi, nisab itu, the nisab of zakat refers to the minimum amount of zakatable assets subject to paying zakat. Nah, kalau dia gaji berapa banyak pun kan, dia kena tengoklah. Kalau harta dia lebih daripada nisab, dia kena bayar zakat lah. Dia tak boleh kata, saya dah tak ada duit, habis lah. Saya belanja, saya tak ada lebihan. Tak boleh gitu. Kita kena kalau macam tu ramai orang tak bayar zakat kan. Kalau gaji dia 1 juta pun ke dia habis,
gaji dia apa ni sebulan 1 juta, dia per habis 1 juta dia tak mau bayar zakat. Tak boleh itu. Okey. Jadi nisab zakat itu perlu difahami, iaitu dia satu the minimum amount, jumlah yang minimum zakat, the minimum amount of zakatable asset. Jumlah minimum aset yang perlu dibayar zakat. If an asset reaches the nisab, it becomes zakatable. Kalau aset dia tu dah melebihi nisab, jadi dia adalah zakatable, perlu wajib dibayar zakat. The zakat is calculated on the total amount of asset, including the nisab amount. Jadi cara pengiraan zakat ialah kita kena ambil jumlah aset termasuk juga jumlah nisab. Ya. Maksudnya begini, katalah nisabnya 85 gram emas yang bersamaan dengan 23,000. Okey, jadi katalah pendapatan dia, contohlah zakat pendapatan dia setahun katalah 50,000. Jadi macam mana nak kira? Nisab 23,000. Jadi kita kena ambil jumlah amount itu. Jumlah amount itu kemudian darab dengan kadar zakat. Itulah nilai zakat. Ataupun kaedah yang kedua ialah ambil jumlah amount 50,000 tadi tolak dengan potongan hadul kifayah. Jadi potongan hadul kifayah itu mengikut institusi zakat masing-masing. Kalau di Kedah, potongan hadul kifayah dia tak sama dengan contohnya Lembaga Zakat Selangor. Contohnya yang wilayah tak sama. Jadi kita ambil jumlah aset termasuk juga yang nisab tadi itulah. Kemudian tolak hadul kifayah, kemudian darab dengan kadar zakat. Zakat is due on certain items such as livestock, cash, gold, silver and tradable goods after the passage of haul. Zakat adalah wajib dibayar ke atas barang tertentu seperti tanaman, ternakan, livestock, cash, tunai, gold, emas, silver, perak dan barang-barang dagangan selepas daripada melepasi haul. Tetapi, however, certain items such as agricultural products, which zakat is not due after the passage of haul but after the harvest time. Tapi ada juga produk-produk, contohnya hasil tanaman yang tidak perlu tunggu haul. Ya, hasil tanaman dibayar sebaik saja barang itu, sebaik saja tanaman itu dituai. Begitu juga dengan pendapatan. Pendapatan tidak perlu tunggu haul, ya. Jadi pendapatan dibayar apabila seseorang itu menerima pendapatan tersebut. Dapat je pendapatan, tak payah tunggu satu haul, ya. Dia dibayar pada masa pendapatan itu diterima. Is paid at the time of the earned income is paid. Dia dibayar pada masa pendapatan yang diperolehi itu dibayar at the time of the payment of the earned income. Jadi hasil tanaman dan juga pendapatan tidak memerlukan haul. Boleh, ya? Boleh, Prof. Ada nak tanya, boleh tanya, sila. Nak tanya Doktor, Silakan. tentang tadi yang apa? Nisab tadi ni. Ya, ya. Kalau kata ada di kalangan pembayar zakat ni, contoh nisab dah ni 21,000. Pendapatan simpanan dia ada 21,000. Bila nak cukup tempoh setahun tu, dia baru keluar 1,000. Sebab nak elak daripada bayar zakat tu.
Apa hukum dia? Dia macam trik kan. Dia train. Macam trik lah. Dia ada beberapa kaedah. Yang pertama, kita tengok cukup how atau tidak. Dan kita akan belajar bincang kemudian. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan boleh dibayar pada penghujung tahun. Jadi hanya dilihat kepada nisab pada hujung tahun. Jadi contohnya simpanan dia pada bulan Januari, kata nak bagi mudah kita ambil kalender biasalah Masihi ni. Bulan Masihi Januari dia ada 23,000. Dah lepas dah. Kemudian dia tengok hujung tahun tu dia ada berapa. Tengok-tengok hujung tahun tak cukup. Hujung tahun ada 20 je. Jadi dia tak perlu bayar lah. Pasal apa tak cukup tu dia sendiri tahu lah. Kadang-kadang dia cuba trik lah. Dia cuba trik jadi dia keluarkanlah simpanan dia kan supaya tak cukup nisab. Tapi dari segi orang kata dia dengan Tuhan tu, Tuhan Maha mengetahui kan. Jadi tapi ada orang buat macam tu kan. Makcik-makcik di kampung pun ada buat macam tu. Dia buat macam mana? Contohnya dia pakai emas sebagai perhiasan kan. Jadi emas perhiasan apabila dia ada nisab tertentu lah. Jadi selepas apabila cukup haul dia kena zakat lah. Jadi nak bagi tak kena zakat buat macam mana? Dia tak pakai lah. Untuk tempoh-tempoh tertentu dia tak pakai. Jadi sampai bila pun tak cukup haul lah. Ada juga makcik-makcik buat macam tu lah. Tapi sekarang Prof kalau ikut hukum emas tu mana yang melebihi uruf tu walaupun dia pakai tak pakai dia tak kena kan Prof kan? Betul. Cuma ada institusi zakat yang mempunyai orang kata dua jumlah yang berbeza. Maksudnya untuk yang dipakai dia ada nisab yang tertentu. Kalau untuk yang tak dipakai pula dia punya nisab lebih tinggi. Begitu. Tapi ada setengah negeri yang sama aja. Dia tak boleh elak lah. Cumanya Ustaz Ilyas, ada juga orang tua-tua yang dulu lah. Dulu dia faham kalau pakai tak kena zakat. Tak pakai dia macam mana? Kalau pakai tak kena zakat. Yang kena zakat tu bila tak pakai. Dia pakai gile-gile lah macam tu Prof. Itu betul lah, tu kesilapan pemahaman bagi saya kan. Sebenarnya pakai tak pakai kena bayar zakat asalkan dia melebihi uruf kan. Jadi itu saja nak cerita amalan orang-orang kita lah. Ada juga kes Prof. Contoh macam dia orang menyimpan di mana-mana lah ASB ke yang dapat dividen. Jadi bila dia simpan dapat dividen kena balik zakat 2.5 dia kata so tak dapat apa-apa untung lah. yang dia simpan tu kena pula balik zakat. Dia dapat 2.5 dividen, kena pula zakat balik 2.5 ke macam tak dapat apa, kosong balik lah dia. Dia kena cari dividen tinggi Ustaz. Jadi kalau dah konsep zakatnya dia tak letak kat dividen pun dia lebih daripada nisab, dia tetapkan bayar zakat. Tinggal lagi bila dia dapat dividen maknanya dia tak berkurang lah harta dia. Sebab dividen dah tolong cover. Ni Ustaz Faisal komen sikit. Yang mana ada? Yang Ustaz Ilyas kata tadi.
dia orang seorang tu dia ada, kita kata invest lah nah. Lepas tu hasil pada investment dia tu dia dapatlah dividen 2.5%. Lepas tu dia kata kalau dia bayar zakat 2.5% macam dia tak dapat apa. Apa kebiasaan? Tapi dia dalam simpanan dia dah cukup tu. Hmm. Di simpanan yang lain cukup walaupun dia punya keuntungan dia sikit. Ya. Kalau macam simpan di tabung haji, dia dah memang siap dizakatkan. So dia dapat dividen tu dah bersih. Tapi ada institusi yang memang tak dizakatkan. Jadi bila dia dapat, dia kena bayar zakat balik. Itu yang jadi isu tu, Prof. Yalah, faham lah. Ha. Dia- Kalau macam yang ada tempat-tempat tertentu macam di koperasi Felda, di tabung haji, dapat dividen tu adalah dividen setelah dizakatkan. Dia punya konsep pun berbeza. Dia bukannya simpanan, dia pakai pakai musyarakah ke apa ke, dia punya macam koperasi kan, dia punya kiraan. Jadi dia tak totalkan dia punya aset tu, dia cuma zakatkan dia punya yang modal dia tu je. Tapi yang macam ni macam KSB, ASB lah, Prof. Bila untung tu tak dizakatkan lagi, bila dia kena bayar zakat 2.5 habis macam tu. Ke ada pandangan lain, Prof? Yang lain, sahabat-sahabat lain ada komen ke? Kena tanya Ustaz Faizal ni. Macam mana pandangan Ustaz Faizal ni? Sebelum ni tabung haji pun pernah jadi isu. Bila ada yang maklumat bagi tahu kata tabung haji ni dia tak bayar zakat atas simpanan pencarum. Dan dia bayar zakat, cuma dia bayar atas zakat perniagaan dia. Ha. Cuma dalam tu adalah duit-duit simpanan daripada pencarum itu sendiri. Cuma yang part untuk simpanan tu tak clear lah. Cuma sekarang ni untuk simpanan tabung haji dah clear kan, memang mereka dah bayar siap-siap. Jadi benda tu tak perlulah. Kecuali kalau katakan yang buat simpanan di koperasi apa semua tu memang kena bayar sendirilah. Walaupun simpan di koperasi 10,000 saja. Tapi kalau total keseluruhan tu memang melebihi nisab. Kalau Itu yang yang ada. ASB tu macam mana? ASB tu dia masuk saham tu. Jadi dia kata kalau dia selepas cukup haul, dia katalah dia kirakan kena bayar 2.5%. Lepas tu dividen yang dia dapat pun 2.5%, habis dividen dia kata. Dia kena kira keseluruhan yang dia ada tu. Dia tak boleh kira dividen saja. Aja Ustaz Ilyas yang tanya tadi tu. Saya cuma ulang soalan Ustaz Ilyas. Itulah, ada yang jumpa saya lah, petugas di syarikat dah tu tanya dengan saya. Saya kata ada hukum dia macam tu. Dia sebab mak dia, tapi mak dia memang nak bayar, tapi adik-beradik yang kata tak kena lah bayar zakat ini. Ini dividen. Itu yang ramai orang tak faham. Saya tengok di kalangan guru ramai yang masuk ASB kan. Jadi bila my time zakat tu agak liat untuk mereka bayar. Sebab mereka macam, saya pun nak guna istilah apa, mereka macam ralik ni. Ya, satu lagi doktor, kadang-kadang yang masalah di peringkat zakat ni bukan nak memahamkan masyarakat yang kata apa, yang biasa-biasa lah, tapi yang di kalangan ilmuwan tu yang lebih sukar, sebab masing-masing ada pandangan, masing-masing ada dalil, masing-masing ada hujah. Yang tu yang susah sikit tu. Cumanya kita nak clearkan di peringkat kita di negeri-negeri ni apa yang kita guna pakai. Ya, betul. Dia macam dengan apa, pandangan yang kata bayar zakat sendiri boleh bayar ke tak dibayar, ataupun kena bayar dekat pemerintah. Ada yang pandangan kata ikut pemerintah. Jadi ilmuwan agama ni semua ada pandangan masing-masing. Tu yang jadi bayar sendiri pun ada. Ada yang bayar kepada pemerintah, tu jadi itu tu. Cumanya kita di peringkat negeri dan negara ni ada masalah dari segi apa ni, perundangan lah. Kita tak boleh nak ambil tindakan perundangan kepada orang yang tak bayar zakat ni. Yang tu je lah. Cumanya kita di peringkat negeri Kedah ni, untuk zakat pendapatan, zakat harta ni kita kuat dengan titah Tuanku Sultan. Yang tu saja. Ya. Sama lah macam dengan sebelum ni zakat fitrah pun macam tu juga.
Zakat fitrah sebelum ni kita amalkan zakat fitrah, zakat badan ni boleh bayar terus kepada tutup guru kampung kan, bagi Ya. beli beras, bagi sekatang beras kepada tutup guru. Kemudian bila mai arahan daripada tuanku suruh bayar dekat Tuanku Sultan, kat situ dia jadi perbalahan lah. Ada yang kata nak bayar sendiri, ada yang kata boleh bayar kat pemerintah. Itu je lah. Cuma yang sekarang ni ramai yang dah faham, ramai yang dah bayar kepada lembaga zakat walaupun zakat fitrah sendiri. Ya. Nampak ada banyak peningkatan lah semenjak kita kata 5-6 tahun kebelakangan ni kan. Kalau kita tengok data zakat fitrah pun meningkat dengan banyak lah. Begitu juga dengan zakat pendapatan dan juga zakat perniagaan tu sendiri. Jadi isu dalam zakat ni adalah tentang kita kata pelaksanaan hukum. Dia panggil law enforcement, penguatkuasaan undang-undang tu agak sukar untuk dilaksanakan. Walaupun ada dalam akta tu menyebut tetapi dari segi enforcement tu agak sukar sebab macam kalau masuk court pun nak menang agak sukar. Jadi mungkin lembaga zakat mempunyai pandangan tak payah saman lah. Kalau susah sebab kalau katalah nak enforce kena ada bukti macam-macam, dia agak rumit. Jadi cara ringkasnya the law enforcement berkaitan dengan zakat ni kita boleh kata agak lemah lah, kita boleh kata lemah atas alasan-alasan yang disebutkan tadi lah. Cuma kita boleh mengharapkan itulah dengan meningkatnya kepercayaan kepada zakat apabila masyarakat dapat melihat apakah kesan hasil daripada measures, hasil daripada langkah-langkah yang telah diambil oleh lembaga zakat tu. Bila orang nampak lembaga zakat banyak membantu, ada nampak kesan dia, jadi orang pun semakin confident, semakin meningkatkan keyakinan, meningkatkan trust, kepercayaan. Yang kepercayaan tu memang betul memang berlaku di kita di negeri Kedah lah. Macam dengan Ustaz Ida sebut tadi ni, bank-bank banyak yang bayar zakat tak cukup pun, tak ikut taksiran sebenar yang kena bayar kan. Ada yang bayar 60% saja, di parking, lagi 40% tu di bank-bank. Dia kita di Kedah ni yang 40% yang selebihnya tu mereka akan agihkan kepada negeri-negeri yang proaktif. Maknanya yang proaktif, kita ni antara negeri yang dapat lebihan zakat tu lah yang sepatutnya diagihkan tu. Okey, faham. Contoh institusi lain yang proaktif tu apa? Selain daripada Kedah tu? Selain daripada Kedah, wallahualam tu. Mungkin Selangor kot. Dia macam ni lah, macam dengan kita bila kita adanya klinik bergerak contohnya. Kita antara negeri, klinik bergerak ni tak banyak negeri saya ingat betul yang ada. Kita di Kedah lah antara yang ada klinik bergerak ni. Itu pun daripada dana CSR daripada bank-bank, dana zakat daripada bank-bank lain yang bagi tu. Ya. Jadi maknanya dari segi law enforcement memang kita lemah. Kita tidak bergantung kepada law enforcement. Tak sama, tidak seperti cukai. Cukai dia punya law enforcement agak kuat. Jadi kerana itulah salah satu sebab menyebabkan kutipan kita agak kurang. Tapi kita guna kaedah-kaedah lain lah. Macam Ustaz sebut tu, ada pusat zakat bergerak dengan kempen-kempen kan. Itulah. Dan saya tengok di negara lain, contoh di UK sendiri, UK lagilah tak ada law enforcement kan, sebab dia bukan negara Islam.
Tapi kutipan zakat dia semakin meningkat apabila dia dapat menunjukkan kepada masyarakat apakah aktiviti yang dia buat. Dia ada website yang agak canggih lah, yang kita boleh tengok dan dia paparkan aktiviti-aktiviti yang dia buat lah. Jadi saya tengok di negara barat ni, dia ada institusi zakat dia yang ditubuhkan di bawah akta-akta yang tertentu. Dan mereka banyak bergantung kepada teknologi untuk meningkatkan kepercayaan orang ramai lah. Dan mereka dah pergi kepada borderless zakat. Maksudnya mereka boleh terima kutipan zakat daripada seluruh dunia. Macam National Zakat Foundation, NZF, National Zakat Foundation di UK. Ada juga terima kutipan zakat daripada negara yang luar daripada UK. Jadi boleh bayar zakat dengan melalui website dia lah. Dia ada punya link. Saya tengok, oh canggih kan penggunaan teknologi dalam meningkatkan zakat ni. Kalau di Malaysia ni Prof, di wilayah saja yang dia ada polisi agihan zakat ni boleh luar daripada negeri. Negeri lain semua tertakluk dalam negeri masing-masing saja. Oh, di wilayah dah boleh Wilayah dia memang polisi dia agihan zakat, dia boleh agihkan di seluruh dunia. Bukan saja di wilayah boleh macam Malaysia, even di luar Malaysia pun boleh agih. Mana yang wakalah diterima tu kita boleh. Dan dia sendiri pun agih di luar daripada wilayah juga. Oh, menarik. Itu menarik. Sebab wilayah dia punya collection pun dekat 1 bilion 900 juta lebih. Jadi dia tu kira ada surplus lah dari segi bajet dia tu sebenarnya wilayah ni. Oh, menarik Wilayah ni mungkin peringkat kemaslahatan umum rakyat itu kurang kot. Sebab mungkin dah lebih kan. Macam kita di Kedah ni masih lagi ramai yang memerlukan dana tu. Ya. Memang sepatutnya lah wilayah tu kalau tak bagi dekat negeri lain pun, luar negara pun mungkin boleh bagi dekat Kedah sikit kot. Jadi sebab tu kalau ada misi banjir pun memang dia semua tempat dia pergi. Satu Malaysia dia pergi. Dan sebab tu kita punya polisi wakalah pun dengan wilayah senang. Sebab wilayah dia tak terhad. Agihan di dalam wilayah boleh bagi mana-mana pun tak apa. Kalau negeri lain dia memang wakalah tu dia memang sebut untuk dalam negeri dia. Dia pun limitkan kepada maksimum 3 asnaf je. Ada negeri 2 asnaf je boleh. Dia ada masing-masing negeri, dia masing-masing punya. Cuma tadi yang Prof yang pasal ASB tadi, saya sempatlah tengok kebalik kan polisi bayaran zakat. Jadi nak share pada semua, bila ASB ni dia ada 3 pengiraan zakat dia lah Prof. Yang pertamanya ASB ni kalau kita guna duit simpanan kita sendiri, mana memang duit kita, maka dia punya hukum zakat samalah, memang dia kena bayarlah 25% tu. Tapi kalau dia tak gunakan duit sendiri, mana dia gunakan financing daripada bank, jadi dia bayar 25% atas dividen dia saja Prof. Okey. Sebab duit tu bukan duit dia pun guna financing. Ataupun dalam keadaan ketiga, kalau kata dia withdraw awal, dia sepatutnya berapa? ASP berapa? 25 tahun kan? Apa kan? Jadi dia jual sijil di awal, mana kalau dia jual awal, keuntungan daripada awal tu dia kena zakat 25% semua lah yang dia dapat. Berapa yang dia dah dapat? Kalau kata 5 tahun dia withdraw, ada dapat 20,000 kan? 20,000 tambah dengan dividen, lepas tu dia kena zakat 25%. Itu kaedah yang ditetapkan oleh zakat wilayah lah, pengiraan untuk ASB. Cuma yang kes saya cerita tu Prof memang kes duit dia, duit mak dia. Jadi memang dia pakai duit sendiri lah. Bila potong tu, mereka pun ada adik-beradik duk bergaduh. Ini tak habis lah dividen. Saya yang kaedah yang kedua tadi ni, dia buat pinjaman tu, dia perlu kira sekali dengan yang dia dah bayar tak? Maknanya kalau katakan dia buat pinjaman 10,000, dalam tempoh setahun tu dia dah bayar 5,000. 5,000 tu perlu kira sekali dengan dividen tak? Kalau ikutkan dia tak perlu, dia cuma bayar dividen dia saja berapa dia terima. Okey. Simple lah macam tu. Jadi kalau dia buat financing, maknanya dia kira berapa dividen and then darab 25%. Simple lah kan? Macam tu kan? Ya, betul. Faham. Terima kasih di atas perkongsian tu. Menarik.
Sebab setiap institusi dia berbeza dari segi jumlah dan kaedah pembayaran tu. Pengiraan berbeza. Baik, insya-Allah nanti kita sambung. Jam pun sudah pukul 11. Jadi terima kasih semua, insya-Allah pada kelas yang akan datang kita akan sambung dan kita akan membincangkan tentang assignment 1 dan assignment 2. Saya akan bagi arahan lah tentang apa yang perlu dilakukan. Dan mulai minggu depan kita sudah boleh bergerak lah untuk memulakan assignment 1, dan bila dah siap kita buat assignment 2 lah, insya-Allah. Dan sambil-sambil itu, sambil buat assignment tu boleh juga bertanya, dan bila dah siap kena present lah, insya-Allah, untuk kita perkongsian lah. Baik, sebelum kita tangguh, ada soalan last ni tentang apa saja boleh tanya. Baik, kalau tak ada soalan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.